Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Adhidayah binti Zahari, nombor matriku 058008. Mengenai pengumpulan Al-Quran, kita terbagi kepada 3 zaman. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Uthman. Nabi Muhammad SAW, ia dilakukan dengan 2 cara, iaitu hafaz dan penulisan. Bagi konteks hafalan, telah dikemukakan dalam kitab Sahih Bukhari tentang 7 penghafaz Al-Quran dengan 3 riwayat. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'akil, Maula Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan dan Abu Darda. Pembatasan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dengan 3 riwayat tersebut ialah mereka yang menghafaz keseluruhan isi Al-Quran dan selalu merujuk kepada Rasulullah, isnadnya sampai kepada kita. Begitu, penyebutan tentang 7 ataupun 8 orang penghafaz Al-Quran tadi tidak bererti pembatasan. Terdapat ramai lagi yang menghafaz Al-Quran, tetapi hal ini kerana terdapat keterangan-keterangan dalam kitab-kitab sejarah dan sunan yang menunjukkan masih ramai para sahabat yang berlomba-lomba untuk menghafaz Al-Quran, dan mereka juga memerintahkan anak-anak dan isteri-isteri mereka untuk menghafazkan Al-Quran. Dalam konteks penulisan, sebahagian para sahabat menggunakan inisiatif sendiri dengan menulis di pelepah kurma, belempengan batu, papan nipis, kulit ataupun daun kayu, pelana dan potongan tulang belulang binatang. Nabi Muhammad SAW mengangkat para penulis wahyu dari kalangan sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Ayat-ayat yang dihafaz dan tertulis dalam mushaf disusun dengan susunan seperti ayat-ayat dan surah-surah dipisahkan ataupun ayat-ayatnya hanya ditertibkan sahaja. Setiap surah berada dalam satu lembaran secara terpisah dalam 7 huruf. Al-Quran pada masa ini masih tidak terkumpul dalam satu mushaf kerana Nabi masih menanti turunnya wahyu dari waktu ke waktu, dan terdapat ayat yang memansuhkan ayat sebelumnya. Zaman kedua ialah pada zaman Abu Bakar. Perang Yamamah pada 12 Hijrah telah menyebabkan ramai para qari gugur di medan perang. Dalam perang ini, sebanyak 70 orang para qari telah gugur. Jadi, Umar Al-Khattab berasa khawatir akan perkara ini. Lalu, beliau menghadap Abu Bakar dan mengusulkan cadangan agar Al-Quran dikumpulkan dan ditulis kerana dikhawatiri Al-Quran akan musnah. Tetapi, Abu Bakar telah menolak usul ini kerana tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi, Umar Al-Khattab tidak berputus asa untuk memujuk Abu Bakar untuk menerima usulnya. Sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima cadangan ini. Abu Bakar telah memerintahkan Zaid bin Sabit memandangkan kedudukannya dalam masalah qiraat, penulisan hafalan, pemahaman dan kecerdasannya serta kehadirannya dalam pembelajaran yang terakhir bersama Nabi. Zaid bin Sabit memulakan tugasnya yang berat bersandarkan kepada hafalan yang ada pada hati para qura' dan catatan yang ada pada para penulis. Juga sangat teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tanggungjawabnya, dan beliau juga tidak menerima dari seseorang mengenai Al-Quran sebelum disaksikan oleh 2 orang saksi. Pada zaman ketiga, iaitu zaman Sayyidina Uthman, timbul perbezaan qiraat yang hampir menimbulkan pergaduhan dan perbuatan dosa seperti saling mengkafirkan antara satu sama lain. Maka para sahabat bersepakat untuk menjalin semula lembaran pertama yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan umat Islam dengan lembaran tersebut dengan bacaan baku pada satu huruf. Sayyidina Uthman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Harith bin Hashim untuk menjalin lembaran tersebut. Jika ada perbezaan antara Zaid dan 3 pemuda Quraisy tersebut, maka hendaklah ditulis dalam bahasa Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa dialek Quraisy. Selepas selesai, Uthman mengirimkan mushaf baru tersebut kepada setiap wilayah dan memerintahkan agar Al-Quran yang lain dibakar. Perbezaan antara pengumpulan pada zaman Abu Bakar dan Uthman ialah Abu Bakar khawatir akan hilangnya sebahagian Al-Quran kerana kematian para penghafalnya. Manakala Uthman disebabkan banyaknya perbezaan dalam hal qiraat sehingga mereka membaca dalam dialek masing-masing.
Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.